Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abin A. Minal Hafizi, nombor matrik 10 DKM 20F2011, dan pada hari ini saya juga jumpa saya akan membentangkan e-folio yang bertajuk Rukun Negara. Objektif Rukun Negara. Rukun negara adalah sebagai ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara merupakan satu susunan cara ataupun prinsip hidup bermasyarakat mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara. Rukun negara juga adalah satu doktrin untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran negara Malaysia. Prinsip rukun negara. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara terbagi kepada dua, iaitu bahagian pertama dan juga bahagian kedua. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syazali Mewali. Nombor matrik saya 10 DKM 20F2032. Saya akan membentangkan topik yang ketiga, iaitu langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan. Yang pertama sekali adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Tujuannya ialah untuk menanam dengan menghayati prinsip rukun negara dalam diri individu. Contohnya dengan membuat kempen cintai rukun negara ataupun kempen bersama menghayati rukun negara. Yang kedua ialah melalui pendidikan di sekolah, pusat pengajian tinggi dan lain-lain. Contohnya, di sekolah boleh melalui penerapan prinsip rukun negara dalam mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Tujuannya adalah untuk memastikan warga pendidik, khususnya para pelajar, dapat memahami dan menghormati prinsip rukun negara. Yang terakhir, peranan media massa. Media massa elektronik seperti televisyen dan internet boleh menyiarkan iklan atau program yang memberi kesedaran kepada penonton untuk menghayati prinsip rukun negara. Media massa bercetak seperti akhbar atau majalah juga boleh menerbitkan artikel tentang kepentingan menghayati prinsip rukun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Ismail dari kelas DKM 5B, nombor matrik 10 DKM 20F2027. Saya hari ini akan membentangkan tentang tindakan mengabaikan rukun negara. Terdapat beberapa tindakan mengabaikan rukun negara, antaranya prinsip kesopanan dan kesusilaan diabaikan, prinsip keluhuran dan perlembagaan diabaikan, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara diabaikan, prinsip kesetiaan kepada negara diabaikan. Saya akan jelaskan satu-satu dengan lebih terperinci. Untuk yang pertama ialah apabila prinsip kesopanan dan kesusilaan diabaikan, maka lahirnya manusia yang tidak sopan dalam kalangan warga negara. Perpaduan dan rasa menghormati akan menjadi tembok besar antara masyarakat. Seawal tahun 2018 menyaksikan isu rusuhan di kuil sehingga menyebabkan kematian anggota bomba yang tidak berdosa. Dek kerana tiada nilai kesopanan dan kesusilaan, maka mereka bertindak mengikut nafsu marah tanpa pertimbangan rasional hingga merenggut nyawa insan yang tidak berdosa. Ingatlah bahawa rukun negara menjadi tonggak perpaduan kaum dengan tujuan setiap rakyat negara ini menyedari, menerima dan memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya di negara ini adalah satu rahmat yang perlu dimanfaatkan bersama. Sebagai satu keluarga dalam satu rumah bernama Malaysia, maka kita mestilah ikhlas antara satu sama lain. Bersatu teguh, bercerai kita roboh. Yang kedua ialah apabila prinsip keluhuran, perlembagaan dan kedaulatan undang-undang diabaikan, maka semua yang terkandung dalam perlembagaan termasuk soal hak istimewa orang Melayu dan bumi putera, kedudukan raja, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Islam sebagai agama persekutuan telah menjadi pertikaian sehingga merandakkan kontrak sosial berasaskan kompromi antara kaum yang selama ini menjadi tunjang perpaduan antara kaum di negara kita.
perbuatan provokatif seperti memberi kenyataan media di dalam bahasa lain dari bahasa kebangsaan menggunakan kemarahan rakyat. Dan juga isu pendidikan juga seperti pengiktiraf silibus luar dari Taiwan dan China dianggap sebagai tindakan khianat kepada perlembagaan negara kita. Apabila prinsip kesetiaan kepada negara juga diabaikan, apabila terdapat pelbagai kes yang menghina institusi negara kita seperti isu bendera jalur gemilang yang salah satu spesifikasi, isu lagu negaraku, isu jata negara, isu bahasa Melayu iaitu sendiri yang menjadikan bahasa kebangsaan. Golongan biadab ini seperti ini seolah-olah sengaja membakar api perkauman dengan menghina lambang-lambang dan simbol raja negara. Yang seterusnya ialah apabila prinsip kesetiaan kepada raja dan negara diabaikan, maka fahaman anti-institusi raja mula berlega-lega di dalam masyarakat. Akibatnya, terdapat pelbagai coretan-coretan menggunakan bahasa kesat ditujukan kepada institusi raja di dalam media maya. Tahniah diucapkan kepada pihak SKMM dan polis yang dapat mengambil tindakan dengan pantas dan tegas dalam menangani isu ini. Sampai situ saja penerangan saya tentang tindakan mengabaikan rukun negara yang terdapat 4 yang saya terangkan, iaitu kesopanan dan kesusilaan diabaikan, keluhuran perlembagaan diabaikan, kesetiaan kepada raja dan negara diabaikan, kesetiaan kepada negara diabaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Nizam. Nombor matrik saya 10 DKM 20F 2047. Okey, saya akan menerangkan mengenai soalan yang keempat, iaitu aspirasi rukun negara dapat dikaitkan dengan pembinaan negara. Okey, yang pertama adalah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Okey, kepelbagaian merupakan hakikat di semua negara di seluruh dunia, terutamanya di negara yang pernah yang pernah dijajah oleh kuasa-kuasa barat. Perbezaan dari segi kaum, agama, kelas sosial, tahap pendidikan, bahasa, generasi, jantina, fahaman dan faktor ruang iaitu bandar luar bandar kerap menjadi titik cetusan kepada pergeseran, perselisihan dan konflik. Hal ini tidak terkecuali bagi negara yang terdiri daripada kaum, budaya dan bahasa yang sama. Dengan kemajuan sistem pengangkutan dan teknologi komunikasi pada zaman kini, sifat kepelbagaian dan interaksi antara manusia menjadi semakin ketara dan kompleks. Oleh itu, adalah penting bagi kita menerima hakikat kepelbagaian yang wujud dan cuba sedaya upaya untuk hidup bersama secara harmoni dalam kepelbagaian. Menurut hujah ahli akademik, iaitu Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, perpaduan yang berbentuk perpaduan dalam keseragaman, unity in uniformity, merupakan suatu impian yang belum tercapai dan sukar direalisasikan. Perpaduan hanya dapat dicapai sekiranya semua warga bersetuju dan mencapai kata sepakat dalam sebahagian besar isu masyarakat. Apa yang dicapai kini ialah kesepaduan sosial, sesuatu keadaan yang aman, stabil dan makmur dan sejahtera di dalam masyarakat berbilang kaum. Ini merupakan salah satu prasyarat kepada perpaduan. Yang kedua adalah memelihara cara hidup demokratik. Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Demokrasi adalah satu sistem kerajaan di mana semua rakyat di sebuah negara terlibat dalam pemerintahan melalui undi untuk memilih wakil-wakil bagi perhimpunan atau parlimen. Antara ciri-ciri demokrasi adalah kerajaan dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, warga negara bebas menyertai politik atau gerakan sivil,
Semua rakyat dilindungi oleh hak asasi manusia dan wujudnya kaedah undang-undang dan prosedur yang digunakan sama rata terhadap semua rakyat. Tambahan kepada sistem demokrasi, sistem raja berperlembagaan juga diamalkan di Malaysia, di mana Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan raja berperlembagaan mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Baginda mempunyai bidang kuasa yang meluas dan memainkan peranan yang penting dalam 3 cabang kerajaan, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Berbanding dengan sistem monarki mutlak di mana raja yang memiliki kuasa mutlak dalam pemerintahan sesebuah negara, kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah berdasarkan perkara-perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Di peringkat negeri, 9 buah negeri yang mempunyai raja diketuai oleh Sultan, Raja atau Yang Tuan Besar, manakala 4 negeri yang tidak beraja pula, Yang di-Pertua yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang kepada negeri yang berkenaan. Yang ketiga pula adalah mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. Aspirasi masyarakat yang adil akan wujud apabila semua rakyat diberikan peluang yang sama untuk menikmati kemakmuran dan kekayaan negara. Semua rakyat harus diberi peluang yang sama untuk mencipta kekayaan, menerima kebajikan, mendapatkan pendidikan, perlindungan undang-undang, capaian kepada kemudahan dan mengamalkan adat resam, budaya dan sebagainya. Ketidakadilan dan ketidaksamaan boleh mengundang rasa tidak puas hati dan kemarahan daripada golongan yang terpinggir atau dipertikaikan dan berkemungkinan boleh mencetuskan konflik di dalam masyarakat. Adil dan saksama bukan bermaksud setiap warga negara diberikan kemudahan atau agihan kemendaan yang sama dari segi kuantiti, tetapi mengikut keperluan masing-masing. Sikap inklusif, prihatin dan peka haruslah diamalkan supaya mereka yang lemah diberi bantuan agar memiliki peluang yang sama untuk bersaing dengan pihak yang lebih maju. Contohnya, pendidikan khas kepada golongan yang mengalami cabaran fizikal, bantuan keusahawanan kepada golongan miskin tegar dan peluang pekerjaan kepada bekas banduan. Perkara ini penting bagi memastikan tiada siapa yang dipinggirkan. Yang terakhir adalah menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak. Istilah liberal kerap menimbulkan polemik dalam kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya yang konservatif. Ramai yang berpersepsi bahawa perkataan ini bermaksud kebebasan untuk melakukan apa-apa sahaja mengikut kehendak dan naluri masing-masing. Ada juga yang menyamakan liberal dengan budaya barat yang bersifat individualistik, hedonistik dan bebas melakukan apa-apa sahaja tanpa batas di atas nama demokrasi dan liberalisme. Dalam konteks ini, liberal menunjukkan kepada kesudian untuk menghormati dan menerima kelakuan atau pandangan yang berbeza daripada dirinya sendiri dan terbuka kepada idea-idea yang baharu. Dalam dunia ini, kebebasan mutlak tidak wujud di mana-mana negara. Biarpun negara-negara barat yang mempunyai ruang kebebasan yang tinggi masih mempunyai undang-undang yang perlu dipatuhi. Walaupun konteks sosial dan norma hidup negara-negara barat mempunyai perbezaan yang ketara berbanding dengan negara-negara timur, kita perlu arif dan bijaksana dalam menilai apakah amalan baik yang patut dicontohi seperti budaya ilmu, saintifik, penyelidikan, inovasi, pemikiran yang kritis, analitis dan mengabaikan segala budaya yang tidak sihat dan tidak sesuai untuk masyarakat Malaysia. Kekayaan kebudayaan, tradisi, adat resam dan kepelbagaian agama yang diamalkan oleh berbagai-bagai kaum adalah salah satu kekuatan dan keunikan Malaysia. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Sikap yang liberal dan terbuka dapat menggalakkan penerimaan dan hormat menghormati di antara satu sama lain yang kondusif kepada persepaduan sosial dan perpaduan negara. Selain itu, sikap yang liberal juga
menggalakkan interaksi dalam komuniti yang pelbagai dan menggalakkan perkongsian pengalaman serta percambahan idea baharu ke arah kemajuan negara. Setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.